أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Apa khabar semua? Rasanya semua sihat kan? Jadi pada hari ini kita akan meneruskan kita punya perbincangan. Tapi sebelum itu sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurniaan dan limpah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapatlah kita sama-sama untuk berkumpul di majlis pada kali ini, pada hari ini, insya-Allah taala. Jadi sebelum kita teruskan kepada kelas kita pada hari ini, okey. Ini kelas kita akan bermula dengan adadul marfu'ati wa amthilatuha. Bilangan al-marfu'at dan juga contoh-contoh bagi al-marfu'at. So, mari kita sama-sama untuk kita throwback sikit apa yang telah kita belajar sepanjang permulaan kelas kita daripada bulan Ramadan. Itu dah. Kiranya dah dekat nak 2 bulan lah kelas kita. Oh, 2 bulan. Sedar tak sedar dekat nak 2 bulan. Dekat nak 2 bulan dah kelas kita. Dan insya-Allah kalau tengok sekarang ni pun dah berapa Sekarang ni pun dah dekat nak separuh dah. So insya-Allah sebelum raya haji kita cuba khatam lah. Insya-Allah raya haji kita sebelum raya haji kita khatam. Sebab sekarang pun dah lama sikit. Jadi insya-Allah sebelum raya haji kita khatam. Jadi kita mulakan perbincangan kita pada tempoh hari dengan kita berkenalan dengan apakah yang dimaksudkan oleh para nahwu itu al-kalam. Dapat al-kalam tu kita fahamlah syarat-syarat al-kalam tu apa, kemudian kita dapat mengetahui jenis-jenis perkataan yang daripadanya terbina kalam. Okey, ada 3 perkataan. Isim, jenis perkataan isim, isim, fi'il dengan harf. Seterusnya kita mula untuk membicarakan tajuk utama bagi perbincangan nahwu iaitu al-i'rab. Al-i'rab. Dan kita tahu lawan kepada al-i'rab ada al-mabni. Jadi kita dah tengok al-i'rab apakah hukum i'rab yang kita dah tengok hukum i'rab dan juga kita tengok alamatul al-i'rab. Okey, kita dah tengok. Sehinggalah pada kelas yang terakhir yang baru-baru ini kita dah mempelajari hatta huruf-huruf yang masuk kepada fi'il mudhari' dan menukarkan fi'il mudhari' sama ada hukum i'rab daripada rafa' kepada nasab ataupun kepada jazam. So huruf untuk huruf nasab, nawasib, perbincangan dia lebih kepada sama ada huruf tersebut menasabkan fi'il mudhari' dengan sendiri ataupun dengan bantuan an mutmarah.
Okey, untuk jawazim pula, perbincangan dia berkisar tentang adawatu al-jawazim, yang mana ada jenis-jenis yang menjazamkan fi'il satu sahaja, okay, satu plus satu, so adatul jazmi menjazamkan satu fi'il, dan yang bahagian kedua, yang mana daripada bahagian kedua ni ada pecahan 4, dia menjazamkan dua fi'il. Kalau kita perhatikan balik, i'rab tu, kalau yang kita cakap perkataan ni dia fa'il ke, dia mubtada ke, kalau kita perhatikan secara ringkasnya i'rab ni, yang skrip i'rab tu, 3 perkara penting yang kita mesti sebut ada dalam tu. Mesti ada 3 perkara penting. Yang pertama, kita ada mauqi'ul i'rab ataupun mahallul i'rab. Okey, mahallul i'rab. Dan yang kedua ada apa? Kita ada hukmul i'rab. Dan yang ketiga kita ada apa? Kita ada alamatu al-i'rab. Okey, perbincangan yang sebelum-sebelum ni, okey, sebelum kita sampai tajuk yang baru pada hari ni, perbincangan sebelum-sebelum ni, kita dah berjaya untuk menyentuh, dah berjaya kan? Kita dah selesai membicarakan tentang yang pertama hukum i'rab, dan yang kedua alamatul i'rab. Yang mana kita dapat simpulkan hukum i'rab itu ada 4. Sama ada rafa', nasab, khafad ataupun jazm. Okey, khafad khas untuk isim, jazm khas untuk fi'il. Dan juga kita dah tengok alamatul i'rab. Alamatul i'rab kita dah tengok. Setiap satu daripada hukum i'rab ni ada dia punya alamat-alamat dia yang tersendiri. Okay. Pada hari ini kita akan menyentuh pula tajuk ataupun skop perbincangan yang baru, iaitu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan mahallul i'rab ataupun mauqi'u al-i'rab. Mauqi'u al-i'rab. So, untuk kita dalam bahasa Arab ni, okay, kita dah tahulah. So, sebelum kita dapat membina satu kalam ucapan, so ucapan tu terdiri daripada beberapa jumlah. Okey, beberapa jumlah. Dan untuk kita dapatkan satu jumlah ataupun satu ayat itu terdiri daripada beberapa perkataan. Itu kita faham. So jumlah ataupun ayat dalam bahasa Arab ini terbahagi kepada 3 perkara. Okey, ada 3. Yang pertama, kita ada jumlah ismiyah, yang mana bermula dengan mubtada dan khabar. Jumlah fi'liyah, yang mana ada fi'il, fa'il, dan ada pada beberapa ketika fi'il tersebut memerlukan kepada maf'ul. Dan yang ketiga, kita ada syibih jumlah. Itu simple sentence. Simple sentence dalam bahasa Arab. Simple sentence. Kenapa saya sebut benda ni? Okay. Sebab saya nak semua yang ada pada malam ini untuk faham. Sebenarnya bahasa ni sebenarnya dia merupakan satu himpunan satu himpunan perkataan untuk kita membina ayat. So daripada ayat kita bina dapatlah buat satu ucapan. So perkataan untuk bahasa Arab ni, setiap satu tempat tu dia ada dia punya hukum i'rab dia tersendiri. Sebagaimana contohnya kita cakap jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah ni terdiri daripada mubtada dan juga khabar. So mubtada dengan khabar itu kedua tempat ini terletak pada tempat marfu'. Benda ni kena praktis lah. Kalau praktis baru kita nampak lah apa yang saya nak sampaikan ni. So bila sebab tu kadang-kadang kita ada jumpa la mahalla lahu minal i'rab. Sebab apa? Sebab turutan untuk kita susun perkataan tu dalam ayat dah tak ada hukum, dah tak ada mahallul i'rab, dah habis. Okey, mahallul i'rab dah habis. Sebab tu kadang-kadang kita cakap la mahalla lahu minal i'rab. Sebab apa? Sebab mubtada dengan khabar dah ada perkataan dah yang isi. Tiba-tiba ada satu perkataan tambah. So perkataan ni kita nak letak dia kat tempat mana? So tempat dah tak ada. Jadi kita kena faham dia punya binaan asas dalam bahasa tu apa. So tak apa, benda ni mungkin agak tak nampak lagi, tak jelas lagi, tapi bila kita tengok satu persatu ni baru kita akan nampak apa yang sebenarnya saya cuba sampaikan. Okey, tak apa. Itu secara ringkaslah mukadimah untuk pada malam ini. Cuma yang saya nak cakap, binaan sesuatu ayat tu
dia dia macam tempat dia adalah dia telah ditetapkan tempat i'rab dia. Mahallul i'rab tu dah ditetapkan. Contohnya untuk jumlah ismiyah dia terdiri pada mubtada dan khabar. Yang mana mubtada dengan khabar ini kedua-duanya adalah marfu'at. Nanti kita akan tengok. Okey? Dan seterusnya fa'il dan maf'ul. Yang mana kita tahu fa'il kalau fa'il mudhari' dia akan jadi selagi mana tak ada jawazim dan nawasib dia akan jadi marfu'. Lepas dari fa'il tu adalah fa'il. Yang mana fa'il ni apa dia punya tempat fa'il tu? Tempat dia marfu'. Dia mesti marfu'. Dan selepas daripada fa'il tu ada maf'ul. Maf'ul dia mesti mansub. Itu macam tu. Maksud dia punya dah ada susunan. Susunan dia. Kita dah kena tahu. Dah kena faham dah. Kalau baca kitab ke apa, baca teks kita tahu. Kita cari, okey, ayat ni, jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. So kalau jumlah ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. Kan? Ini jumlah fi'liyah. So kita boleh baca dah. Baris hujung tu kita dah insya-Allah dah boleh dapat betul lah. Kalau kita faham turutan bahasa tu macam mana. Sekarang ni kita belajar turutan dululah, turutan asas. So turutan ni tidaklah kekal selama-lamanya macam tu. So dia kadang-kadang maf'ul tu boleh ada kat depan. So kat situ dah jadi balaghah lah. Benda balaghah itu kena perbincangan lain. Okay, tak apa. Itu saya saja mukadimah ni sikit, panjang sikit. Okey. Saya rasa semua dapat dengar dah cakap 12 minit baru nak tanya. Semua dah dapat dengar apa yang saya nak cakap suara saya? Jelas kan suara saya? Tak ada apa-apa isu ni sound system tak dengar ke apa? Okey, alhamdulillah. Jadi adadul marfu'at wa amthilatuha qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain ya amin. Babu marfu'ati al-asma'i. Al-marfu'atu sab'atun wa hiya al-fa'ilu wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. Jadi pada hari ini kita akan masukkan kita akan membicarakan bab yang baru iaitu babu marfu'ati al-asma'. Okay, nampak perbincangan kita sekarang dah fokus kita kepada asma' sahaja. Bukan nama orang asma'. Tak, asma' ni maksudnya isim. Jamak kepada isim. Jadi kita akan membincangkan asma' ataupun isim-isim yang hukum i'rab dia marfu'. Ada tempat dia ada 7. Okey. Asma' ni kalau dia berada pada tempat ni, yang mana tempat ni dipanggil sebagai tempat marfu'at, mahallul i'rab kat sini ataupun mauqi' i'rab dia adalah marfu'at. So tempat ni adalah ada 7 bilangan dia. Yang pertama fa'il. Kedua al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Dan seterusnya kita ada al-mubtada' dan khabaruhu ismu kana wa akhawatiha. Nampak Kita kena baca wa akhawatiha lah. Kenapa kita kena baca wa akhawatiha tak? Kenapa kita tak baca wa akhawatuha? Sebab ada beberapa video saya tengok ada yang menyebutkan ismu kana wa akhawatuha. Pada saya dia tak betul lah. Akhawatu dia baca akhawatuha tu tak tepat. Yang tepatnya akhawatiha ni dia menjadi mudhafun ilaih kepada isim. Okey, kat sini je ismu kana jaga isim akhawat kepada kana. Sebab itu kita baca ismu kana wa akhawatiha. Wa khabaru kana wa akhawatiha. So kat depan ni kita faham khabar akhwat kepada ataupun adik-beradik kepada inna. Itu maksudnya. Wattabi'u lil marfu'. Wattabi'u lil marfu'. Dan juga tawabi' lah kat sini. Wa huwa arba'atu asya'a. An-na'tu wal 'atfu wat tawkidu wal badalu.
والبدل. وأقول قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في 3 مواقع: موقع الرفع وموقع النصب وموقع الخفض، ولكل واحد من هذه المواقع أوامل تقتضيه، وقد شرع المؤلف يبين لك ذلك على تفصيل، وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف، وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في 7 مواضع. Okey, kita dah tahulah, qad alimta, kamu telah mengetahui pada yang lepas isim yang mu'rab itu ada 3 tempat, sama ada tempatnya isim itu akan berada pada tempat rafa' ataupun isim tersebut akan berada pada tempat nasab ataupun isim tersebut akan berada pada tempat khafad. Okey, dan setiap pada satu tempat ni kena ada dia punya satu faktor yang menyebabkan dia jadi sebegitu. Itu yang disebut cakap ni. Waqad syara'al muallifu yubayyinu laka dhalika 'ala tafsir. So penulis ataupun sahibul matan telah membicarakan tentang perkara ini secara terperinci. Okey? Dan dia memulakan perbincangan dia dengan perbincangan mauqi' yang pertama iaitu al-marfu' ataupun ar-raf' ataupun al-marfu'at. Kenapa? Al-marfu'at li'annaha al-ashraf. Itu yang utamalah, yang mulia. Waqad dzakara anna al-isma, nampak kat sini kita nak bincang katakan isim, anna al-isma yakunu marfu'an. Isma dia bukan isma tu, isma anna al-isma yakunu marfu'an fi 7 mawadhi'a, pada 7 tempat. Kan 7 tempat. So yang pertama, idza kana fa'ilan wa mithaluhu 'aliyyun wa muhammadun fi nahwi qawlika hadara 'aliyyun wa safara muhammadun. Yang pertama, sekiranya sekiranya isim tersebut fa'il. Nampak? In kana fa'ilan. So kat sini ada satu void lah, ada satu ruang kosong. So kita faham daripada konteks ayat dia nak refer kepada isim. In kana al-ismu fa'ilan wa mithaluhu 'aliyyun wa muhammadun fi nahwi qawlika hadara 'aliyyun wa muhammadun wa safara muhammadun. Yang seterusnya, ayyakuna na'iban 'anil fa'il. Na'iban 'anil fa'il. Wa huwa alladhi sammahu al-muallifu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Nahnu al-ghusnu wal mata'u min qawlika quti'a al-ghusnu wa suriqa al-mata'u. So yang seterusnya, itu yang pertama tadi kita dah tahu fa'il. Dan yang kedua, naib fa'il ataupun istilah yang digunakan oleh sahibul matan adalah al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang mana fa'il dia tidak dinamakan. So dia ada 2 nama lah, sama ada yang pendek dia naib fa'il ataupun maf'ul yang namanya, yang fa'il dia tidak dinyatakan nama. Tak didengari. Okey, itu yang kedua. Contoh dia al-ghusnu wal mata'u min qawlika quti'a al-ghusnu, maksudnya dahan yang dipotong, dan juga wasuriqa al-mata'u. Mata'u ni apa? Mata'u ni ada perhiasan yang dicuri. Perhiasan dicuri, perhiasan dicuri maknanya. Okey. Seterusnya 3 dan 4. Dia kat sini dah ambil 2 nombor sekali. Al-mubtada' wal khabar. Nahu Muhammadun ni mubtada'. Khabar ini adalah khabar dia adalah musafir. Aliyun, lepas tu dia ada mujtahidun. Al-mubtada' dengan khabar. Seterusnya isim kana au ihda akhawatiha. Nahwu Ibrahim wal bardu min qawlika kana Ibrahim mujtahidan wa asbaha al-bardu shadidan. Okey, seterusnya isim yang nombor 5, isim kana, dan juga salah satu daripada adik-beradik dia. Adik-beradik dia, salah satu pada adik-beradik kepada kana ni. Nanti kita akan tengoklah berkenalan dengan adik-beradik kepada kana.
Nahu Ibrahim wal bardu. Ibrahim dengan juga kesejukan. Contohnya, kana Ibrahimu mujtahidan. Ibrahim itu seorang yang bersungguh-sungguh, wa asbahal bardu syadidan. Okey, kesejukan ini semakin mencengkam. Kita terjemah dalam bahasa Melayu yang putih sikit. Kesejukan ini semakin mencengkam, mencengkam tulang putih. Ha. Kalau literal punya terjemahan, kesejukan itu semakin hebat, semakin kuat. Alright. Yang keenam, khabar inna au ihda akhwatiha nahu fadil wa qadir min qawlika inna Muhammadan fadilun wa inna Allah ala kulli syai'in qadir. Okey. Sungguhnya Muhammad itu seorang yang mulia. Sesungguhnya Allah itu ke atas segala sesuatu. Allah itu berkuasalah ke atas segala sesuatu. Qadir, yang mampulah. Dan yang terakhir, tabi'ul marfu' wattabi'u arba'atu wattabi'u arba'atu anwa'in. Al-awwalu an-na'tu wa dhalika nahwu al-fadilu wa karimun min qawlika zarani Muhammadun al-fadilu wa qabalani rajulun karimun. Okey, so tabi' kepada marfu' ini ada 4 perkara, ada 4 jenis. Yang pertama an-na'tu, ada yang panggil na'tu, ada panggil sifat. Wa dzalika nahu al-fadilu wa karimun min qawlika zarani Muhammadun al-fadilu. Muhammadun al-fadilu wa qabalani rajulun karimun. Muhammad yang mulia, yang mana dia seorang yang mulia telah datang menziarahi aku. Okey, lelaki yang pemurah, ada seorang lelaki yang pemurah telah datang bertemu dengan aku. Macam tu. Rajulun karimun. Okey. Seterusnya wathani al-'atfu wa huwa ala sinfaini, 'atfu bayanin wa 'atfu nasaqin. Famithalu 'atfi al-bayani Umaru min qawlika safara Abu Hafsin Umaru. Wa mithalu 'atfi an-nasaqi Khalidun min qawlika tasharaka Muhammadun wa Khalidun. Okay. Yang keduanya apa? Yang keduanya adalah ataf. Dan ataf ini ada dua jenis. Yang pertama ataf bayan dan kedua ataf nasaq. Jangan risau. Okey, tak perlu, saya takkan elaborate lagi. Apakah itu ataf bayan? Apakah maksud ataf bayan? Apakah itu ataf nasaq? Maksud dia apa? So, belum lagi masanya untuk kita membicarakan perkara ini secara terperinci. Sekarang ini kita just sebut dulu dah apa yang di inilah apa. Just kita baca je list dia apa. Kita just baca list and then kita akan go through satu persatu secara terperinci. Contoh dia apa? Ataf bayan, contoh dia safara Abu Hafsin Umaru. Telah Abu Hafsin iaitu Umar telah pergi bermusafir. Wa mithalu 'atfi nasaq Khalidun min qawlika tasharaka Muhammadun wa Khalidun. Okay, Muhammad dan Khalid ini saling berkongsi. والثالث التوكيد ومثاله نفسه من قولك زارني الأمير نفسه. والرابع البدل ومثال أخوك من قولك حضر علي أخوك. Okay. Zarani yang ketiga adalah taukid. Zarani al-amiru nafsuhu. So pemimpin ataupun ketua itu diri dia sendiri yang telah datang menziarahi aku. Dan yang keempat adalah badal. Badal ni ganti, kita akan tengok nanti. Hadara Aliyun akhuka. Hadara Aliyun. Oh, bukan Ali sebenarnya datang. Akhuka. Itu kalau badal ghalat lah. Dan adalah dia punya perbincangan badal-badal. Okey. Wa idza ijtama'at hadhihi at-tawabi'u kulluha aw ba'daha fi kalamin qaddamta an-na'ta thumma 'atfa al-bayani ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق تقول جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك وأخوه. Okay. So sekiranya tawabi' ni semua, okay, tawabi' yang kita sebut ni, 4 perkara ni, semuanya berkumpul dalam satu ayat, semuanya kalau semua sekali berkumpul ataupun sebahagian daripadanya berkumpul dalam satu ayat, so dia ada urutan yang mesti kita ikut. Dia ada urutan dia, kita tak boleh cacah merba, ikut sekati lah.
Macam bahasa tu kita punya ikut suka hati, kita nak cakap macam mana. Itu silap dari segi nahwu lah. Okey, kita tak boleh nak mencacah merebakan bahasa orang. Alright. Jadi kat sini, apa yang pertama yang perlu kita sebut? Yang pertama yang perlu kita sebut adalah kita kena dahulukan an-na'tu dahulu. An-na'tu. Kemudian kita sebut ataf bayan. Okey, ini kalau semua ni, tawabi' ni kita nak himpunkan dalam satu ayat. Okey, tawabi' yang 4 yang saya sebut ni. Nak himpunkan satu ayat, lepas tu bila kita nak himpunkan dalam satu ayat, kita kena sebut dia satu persatu ikut turutan. Ataupun kita jumpa nanti dalam satu ayat, kita kena faham. Oh, kalau macam ayat ni, nanti kita akan tengok ayat ni. Okey, ayat ni ja'ar rajulu. Seorang lelaki telah datang. Al-karimu. Okey, kita jelas kat sini. Oh, al-karim ni maksudnya na'at kepada ar-rajulu. Jadi kita nak terjemahkan macam mana? Oh, lelaki sebut dia seorang lelaki yang pemurah. Okey, semua atfal bayan. Oh, atfal bayan pula. Oh, lelaki ni rupanya dia nama dia Ali. Kemudian taukid. Oh, dia sendiri yang datang. Dia sendiri yang datang. Dia taukid sini. Kemudian apa? Kemudian al-badal. Okey, so dia badal pula. Dan yang terakhir atfuna an-nasaq. Nanti kita akan tengok satu persatu apakah yang dimasukkan dengan na'at, apa yang masuk ataf bayan, apa taukid, badal, semuanya. Yang urutan ni kita mesti jaga. Macam satu kewajipan kan. Tapi nak macam mana? Itu bahasa orang lah. Okey. Jadi dah jelas kat sini. Okey, untuk marfu'at dia ada 7 tempat lah. Untuk marfu'at dia ada 7 tempat. Yang pertama kita ada fa'il. Yang kedua kita ada maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Dan yang ketiga kita ada mubtada'. Keempat khabar kepada mubtada'. Kelima kita ada apa? Kita ada isim kana dan juga akhwat kepada kana ini. Seterusnya kita ada khabaru inna dan juga akhwat. Akhwat ni, kalau akhwat ni nanti duk ingat saudara perempuan lah pula, bukanlah saudara perempuan, cakap adik-beradik lah. Adik-beradik dia. Okey? Adik-beradik dia. Kemudian kita ada tabi'. Yang mana tabi' ini ada 4 perkara. Yang pertama na'at, ataf, taukid dan juga al-badal. Okay, itu secara sekali lalu sekali imbas, apakah topik perbincangan yang terdapat dalam al-marfu'at. Okey, al-marfu'at. Kita akan berpindah seterusnya kepada topik yang pertama iaitu fa'il. Okey, kalau perasan, kalau kita tengok balik, list yang disebutkan ni, list yang disebutkan dalam yang telah disebutkan oleh al-muallif ataupun Ibn Ajrum, kalau kita perasan al-fa'il dengan al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, kedua-dua perkara ini dia terdapat dalam apa? Dalam jumlah fi'liyah. Kemudian baru kita akan membicarakan tentang jumlah ismiyah. Nampak? Jumlah ismiyah. Okey, jumlah ismiyah. Yang ni dah ada, yang ni nawasif pada jumlah ismiyah, tak apalah. Okey, cumanya macam tu. Okey, nampak dia punya pecahan dia. Sekarang ni kita akan membicarakan tentang jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah, turutan ataupun urutan asas pada jumlah fi'liyah adalah yang pertama fa'ilah dan nama fi'liyah. Selepas daripada fa'il tu kena ada fa'il, dan pada beberapa ketika fa'il tersebut memerlukan maf'ul. Itu turutan dia. Itu turutan dia. So kalau kita tengok ja'a Muhammad, akalal waladu tuffahatan. So kita tahulah, akala ini, oh ini fa'il, Muhammadun al-waladu, ini marfu', tuffahatan, oh ini maf'ul. Kita tak boleh baca akala, kita baca akalal walada tufahatun. Tak betul lah. Sebab kalau urutan dia yang sebenarnya al-walad ni terletak pada tempat marfu'. So dia kena, hukum i'rab dia kena rafa', dan alamatul i'rab pada rafa' ada dhammah. So kita kena hormati turutan ataupun urutan yang telah dia inilah yang digunakan pakai oleh orang Arab. Okey. Jadi qala al-musannifu babul fa'il. Al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Al-madhkur qablahu fi'luhu. Yang pertama kita akan tengok adalah al-fa'il. Fa'il ni apa? Adalah isim. Isim al-marfu',
al-madhkur qablahu fi'luhu. Yang mana disebutkan sebelum dia, ataupun ayat senang dia, fa'il ni sebelum pada fa'il ni ada fa'il. Kalau kita terjemah ni, yang disebut sebelumnya iaitu fa'ilnya. Yang disebut sebelumnya iaitu fa'ilnya. Itu kalau dia punya bahasa terjemahan lah. Kalau bahasa mudah kita nak faham, fa'il ni sebelumnya kita akan cakap pasal perlakuan dia apa. Okey, fa'il ni orang yang melakukan, so apa yang dilakukan? Kata kerja lah, kata kerja. Wa aqulu al-fa'ilu lahu ma'nayan. Ahaduhuma lughawiyyu, ada ahaduhuma lughawi wal akhar istilahi. So kalau perasan, okey, daripada perbincangan yang sebelum ni, syarah dia punya metod ataupun dia punya cara penulisan dia, perkara pertama yang dia akan sentuh kalau istilah tu baru, dia akan sentuh pertama sekali, dia akan sebut makna kepada istilah tersebut ataupun term tersebut. Okey, term yang digunakan pakai dalam perbincangan ni dia akan sebut beberapa term yang penting lah. So dia akan sebut, dan apa yang dia akan buat, dia akan cerita dulu maksud definisi dia apa. So macam sebelum ni kita tengok, kalau isim tu dia akan sebut isim ni apa definisi dia. Kemudian dia akan sebut juga ciri-ciri dia pula. Yang mana kalau kita faham ciri ni, so kita dapat bezakan yang manakah satu perkara ini dan juga manakah satu yang bukan perkara ini. Sebab sekarang perbincangan sekarang tentang fa'il. So, kita tengok kat sini, al-fa'il lahu ma'nayan. Dia ada dua makna. Ahaduhuma lughawi. Yang pertama kita akan tengok dari sudut bahasa, dan yang kedua dari sudut istilah. Bila dia sebut istilah kat sini, maksudnya apa yang digunakan pakai oleh, pemahaman yang digunakan pakai oleh ahli nuhat ataupun para pakar nahu. Okey. Dah minum air. Amma ma'nahu fil lughah fahuwa ibaratun amman awjada al-fi'la. Okey. Maknanya dari segi bahasa adalah satu statement berkenaan dengan orang yang mencetuskan perbuatan. Okay, orang yang mencetuskan amman. Kat sini amman ni sebab dia pakai amman. Man ni, beza man dengan ma. Nanti kita kan kita dah tengok pada harfu jawazim, man dengan ma tu. Man ni lebih kepada orang ataupun untuk akil, orang, benda yang berakal. Benda yang berakal biasanya manusia lah. Okey, kalau ma pula kita faham ma ni adalah benda, iaitu perkara yang tidak berakal. Akil dengan ghairu al-akil. Jadi kita kena fahamlah penggunaan. Kalau kita nampak dalam teks Arab tu dia guna amman, maksudnya dia refer kepada orang. Kalau cakap amma, maksud satu benda yang tidak berakal. Jadi kat sini fa'il tersebut dari segi bahasa adalah orang yang mencetuskan. Aujada ni mencetuskan fa'il, ataupun orang yang melakukan perbuatan lah. Basically benda macam tu. Wa amma ma'nahu fil istilah fahuwa al-ismu al-marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu kama qala al-muallifu. Pada istilah pula, isim fa'il tersebut adalah fa'il adalah isim. Ini yang pertama, isim. Al-marfu' yang marfu', hukum i'rab dia adalah rafa'. Al-madhkur qablahu fi'luhu, yang mana sebelum dia adanya fa'il, disebut fa'il sebelumnya, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh muallif. Wa qauluna al-ismu la yashmalu al-fi'la wala harfa. Nampak? So kat sini dah start perincian dia apa. Okay, ini dia nak cerita pula tentang ciri-ciri, setelah mana dia cerita tentang definisi. First dia akan cerita definisi, sekarang ciri-ciri dia pula. So dia nak cakap kat sini yang mana fa'il ni dia berjenis ataupun perkataan yang
menduduki tempat fa'il ni hanyalah isim sahaja. Isim sahaja. So kita tak boleh nak definisikan fa'il itu sebagai fa'il, tak boleh. Harf pun kita tak boleh nak kata dia ni fa'il, tak boleh. Okey, fa'il dia mesti berbangsa, kita pakai berbangsa kan. Dia mesti berbangsa isim. Berbangsa isim ataupun kata nama. Dia bukannya kata kerja ataupun apa-apa huruf. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Okey? Wa huwa yashmalu al-ism as-sarih wal ism al-muawwala bis-sarih. Amma as-sarih fa nahwu Nuh wa Ibrahim fi qawlihi ta'ala qala Nuh wa idh yarfa'u Ibrahim wa amma al-muawwal bis-sarih fa nahwu qawlihi ta'ala wa lam yakfihim anna anzalna. Alright. So kat sini kita akan tengok fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan, maksudnya fa'il ataupun harf ni tidak boleh salah satunya menjadi fa'il. Kemudian ini perbincangan yang seterusnya pula yang lebih mendalam lagi. Isim ni pula sama ada isim sarih ataupun isim al-muawwal bis-sarih. Al-muawwal bis-sarih. Sarih ni maksud yang jelas, isim yang jelas, ataupun al-muawwal bis-sarih. Amma sarih, contoh sarih ni apa? Fanahu Nuhun wa Ibrahim fi qawlihi ta'ala qala Nuhun. So kat sini kat sini pun sebenarnya dia definisi. Kat sini pun dia memberi satu definisi kepada sarih ni apa. Kalau kita belajar mantik, okey, untuk ta'rif ni dia ada di beberapa jenis dia. Jadi dia ta'rif bi amthilah. Dia memberi definisi dengan contoh. Kalau kita belajar mantik kita belajar mantik, so dia ada dia punya cara-cara untuk kita memberi definisi. Kadang-kadang ada, saya tak ingat. Cumanya antara salah satu daripada cara untuk memberi definisi adalah dengan ta'rif. Nuhun dan juga Ibrahimu. Qala Nuhun wa idh yarfa'u Ibrahimu. Kenapa Ibrahimu? Okey, ini kita kena ulang kaji balik. Kenapa Ibrahimu? Kenapa tidak Ibrahimun? Sedangkan dia tak ada alif dengan lam. Yang pertama, sebab dia adalah satu jelas sebab dia isim ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? So ada dua illah far'iyah. Yang pertama, dia alam ataupun nama orang alamiah. Yang kedua dia jami. Jami. Nama orang yang bukan nama Arab. Itu yang sarih. Wa amal muawwalu bis sarih, okey, apa yang ditakwilkan, apa yang ditakwilkan dengan daripada yang sarih ni, fa nahu qawlihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna. Fa anna, anna ni, anna adalah harfu taukid wan nasb. Harfu taukid wan nasb. Wana ismuhu. Ismuhu. Harfu taukid anna. Na ni adalah isim kepada anna ni. Anna. Dia mabni ala sukun fi mahalli nasab. Nampak? Kenapa dia sebut mahalli nasab? Sebab kita akan tengoklah. Yang ni dah jadi mansubat. Dia punya turutan tu, lepas daripada anna ni, perkataannya datang selepas anna ni, dia punya tempat tu adalah tempat mansubat. Sebab tu cakap fi mahalli nasab. Fi mahalli nasbin. Kalau perasan, okey. Kemudian anzalna fi'lun madin wa fa'iluhu wal jumlah fi mahalli raf'in khabaru anna. Okey, baru jadi kat sini kita fahamlah kenapa disebut mahal-mahal pula. Sebenarnya sebab setiap satu kalau ayat ni setiap satunya ada tempat-tempat dia dah letakkan, dia dah klasifikasikan. Oh, ini tempat untuk rafa', ini tempat untuk nasab, ini tempat untuk khafad, ini tempat untuk jazm. Sebagai contoh, kalau fi'il lah. Okey. Biasanya untuk jazm lebih pada bila ada huruf-huruf jawazim baru terjadinya ataupun berubahnya fi'il daripada rafa' kepada jazam. Okey, tak apa. Okey. Sekarang kita nak bincang tentang muawwal bis sarih ni apa sebenarnya? Muawwal bis sarih ni apa? Macam mana kita nak faham muawwal bis sarih ni? Okey. Tak apa, kita baca dulu. Wa ma dakhalat alayhi fi at-ta'wil masdarin fa'il yakfi wa taqdir awalam yakfihim inzaluna. Kat sini, ini adalah muawwal bis sarih, isim muawwal bis sarih. Senang kata dia masdar lah, masdar.
Al-muawwal bis-sarih ni maksudnya al-masdar. Yang mana kalau kita tahu an, okey, fi'il yang datang selepas an tu kita boleh ubah dia daripada menjadi fi'il kepada menjadi isim ataupun masdar lah. Ataupun contoh yang lain, wa mithaluhu qauluka yasurruni an tatamassaka bil fadaili wa qauluka a'jabani ma sana'ta. At-taqdir fihi ma yasurruni tamassukuka. Nampak? Yang asalnya anta tamassaka. So ini yang dipanggil sebagai al-muawwal bis-sarih. Al-muawwal bis-sarih. Wa a'jabani sun'uka. Wa a'jabani sun'uka. Ini yang dipanggil sebagai al-muawwal bis-sarih. Jelas ya saya rasa? Okey, tak ada soalan, saya rasa jelas. Kemudian wa qauluna al-marfu' yukhriju ma kana mansuban aw majruran fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Okey. So kat sini jelas. Yang mana fa'il ni dia mestilah marfu'. Dia tidak boleh menjadi mansub ataupun tidak boleh jadi majrur. Maksud tempat untuk fa'il tu dah ditetapkan, tempat adalah tempat untuk marfu'. Tempat marfu'an. Rumah marfu'an. So tak boleh benda lain ataupun alamat lain kita nak guna tak boleh. Taman tu adalah taman marfu' sahaja. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Sebab mansub ataupun majrur ni bukanlah tidak termasuk dalam kedua-dua ni fa'il. Fa'il termasuk dalam geng marfu'. Seterusnya wa qauluna al-madhkur qablahu fi'luhu. Al-madhkur qablahu fi'luhu. So bila dah tetapkan yang kena sebelum dia adalah fi'il, jadi yukhriju al-mubtada'. Pertama al-mubtada' lah. Ini jelaslah. Jelas maksudnya apa? So fa'il ini kita hanya dapat dalam jumlah ismiyah sahaja. Sorry, jumlah fi'liyah sahaja. Jumlah ismiyah tak ada fa'il. Okey. Sebab apa? Sebab dia mesti disebut, mesti fa'il ni mesti datang sebelumnya ada fa'il. Kata kerja mesti ada. Kata kerja mesti ada, dan baru ada orang yang melakukan kata kerja tersebut. Let's say kalau ada kata nama tu, kalau kita perhati kata nama tu, okey, dia dah kata nama tu sebelum dia tak ada kata kerja, maka kita tahu oh ini adalah kata nama, so ini adalah isim, jadi jumlahnya adalah jumlah ismiyah, jumlah bukan jumlah fi'liyah. Okey. Yang pertama isim, dia bukannya mubtada', dan yang kedua dia bukan isim inna wa akhawatiha, bukannya isim inna dan juga wa akhwat dan juga adik-beradik pada inna. Fa innahuma lam yataqaddamhuma fi'lun albattah. Kerana kedua-dua perkara ini, iaitu mubtada' dengan isim inna wa akhawatiha ni, kedua-dua ni tidak didahului sama sekali dengan fi'il. Wa yukhriju aidan ismu kana wa akhawatiha wa ismu kada wa akhawatiha. Okey. Fa innahuma wa in taqaddamahuma fi'lun fa inna hadzal fi'la laysa fi'lan fi'la wahidin, laysa fi'la wahidin, apa ni? Tu fi'la wahidin minhuma wal murad bil fi'l. Okey, kat sini apa dia cakap sini? Senang cerita, dia nak cerita kat sini. Okey, isim yang datang selepas daripada kana dan juga kada. So kita tahu kana dengan kada ni kedua-duanya adalah fi'il. Okey, tetapi kita tak cakap isim yang datang daripada selepas kana dengan kada, kita cakap dia adalah fa'il. Tapi kita cakap, kita kategorikan dia atau kita beri nama dia adalah isim kepada kana dan juga kada. So kenapa kana dengan kada ni, kana dengan kada, isim yang datang selepas daripada kana dan kada ini kita tidak panggil fa'il. So perkara ni kita kena tengok balik. Kana dengan kada ni sebenarnya fi'il jenis macam mana? So kita tahu kana dengan kada ni merupakan fi'il naqis. Apakah yang dimaksudkan dengan fi'il naqis? So kita nak faham fi'il naqis ni, kita kena kembali kepada definisi fi'il tu apa. Okay, fi'il ni
Apa yang menunjukkan yang pertama, apa yang menunjukkan kepada hadas, iaitu perlakuan ataupun kerja, dan yang kedua dia menunjukkan kepada at-tawqit ataupun waqt, dia ada waktu. Itu maksud asal kepada fa'al. So bila datangnya kana yang mana merupakan fa'al naqis, kat sini dia punya definisi tu berkurang. Yang mana yang berkurang? Yang berkurang ni adalah hadas. So kana ni tidak terdapat padanya hadas. Hadas maksudnya bukan hadas kecil, hadas besar, tak. Hadas maksudnya perlakuan. Okey? Sebab itu bila tak ada kerja, jadi tak adalah orang yang melakukan kerja. Sebab itu isim yang datang selepas kana dan juga kada ini tidak dipanggil fa'il sebab memang tak ada fa'al yang datang sebelum ada isim ni fa'al naqis yang mana tidak terdapat pada maksudnya ataupun makna kepada kana dan kada ni tidak tersenarai maksudnya pekerjaan. Faham tak? Saya nak cakap tu faham kot? Faham kot nak? Tak ada soalan tu faham kot? Okey, jelas ke? Jelas ke? Fa'al naqis ni apa? Okey, so kita kena kembali pada definisi dia macam mana. Okey, jelas kot lah. Sebab itu isim yang datang selepas daripada kana dan kada ni, walaupun dia isim dan walaupun dia marfu' juga, tetapi dia tidak dipanggil sebagai fa'il. Tetapi dipanggil sebagai isim kana dan juga isim kada. Sebab kana dan kada ni fi'il naqis. Kita kena fahamlah, kita kena tahu konsep fi'il naqis ni apa. Tak ada apa-apa. Okey kot, tak ada apa-apa persoalan. Saya rasa jelas kot. Okey. Dan yang seterusnya, wal muradu bil fi'li ma yashmalu shibhal fi'li kasmil fi'li fi nahwi hayhatal amiqu wa shattana zaidun wa amrun wasmul fa'ili fi nahwi aqarimun abuk. فالعقيق وزيد مع ما عطف عليه وأبوك كل منها فاعل. Okey. So kat sini apakah yang dimaksud dengan fi'il? So selain daripada fi'il iaitu kata kerja, termasuk juga dalam ruang lingkup fi'il ini adalah syibih fi'il ataupun separuh fi'il. Jadi apa yang dimaksudkan dengan separuh fi'il ini? So antara contoh separuh fi'il ini adalah isim fi'il dan juga isim fa'il. Okey, saya rasa isim fi'il ni yang mudahnya kita nak faham, isim fi'il ni perkataan tersebut dia merupakan satu isim. Jelaslah nama pun isim kan. Tetapi maksud kepada perkataan tersebut membawa maksud fa'il. Sebagai contoh, kalau kita dalam surah Al-Fatihah kita selalu baca perkataan ni. Amin. Okey, amin. So amin tu kita nampak dia isim saja. Amin ni isim. Tapi dia membawa maksud fa'il amar iaitu taqabbal. Kita memohon berdoa pada Allah supaya apa yang kita baca, doa yang kita baca dalam surah Fatihah tu, doa tersebut dimakbulkan. Sebab tu amin. Amin maksud taqabbal. Contoh kat sini hayhatal aqiqu. Hayhatal aqiqu. Hayhat maksudnya ba'uda. Ba'uda. Okey, maksud dalam dia, maksud dia punya makna dia bermaksud ba'uda. Jadi secara tak langsung isim yang datang selepas dia automatically menjadi fa'il. Menjadi fa'il. Sebab tu kita baca aqiqu. Tak boleh baca aqiqah ke, tak baca aqiqi kan. Hayhat ni kita tak baca aqiqi. Okey? Kita tak cakap yang ni isim. Ini pun isim. Seakan-akan yang ini merupakan tarkib. Okey, dia himpunanlah tarkib kan. Ma tarakkaba min kalimataini fa akthar. Apa yang terdiri tarkib ni apa yang terdiri daripada dua perkataan ataupun lebih. So ini dah dua perkataan. Okey, kita boleh cakap ini tarkib idhafi, ini idhafalah hayhata al-aqiqi. Kenapa baca aqiqu pula? So sebab itu kita tahu yang hayhat ni dia dalam golongan isim fi'il.
isim fa'il yang mana maksud dia ba'udah. Jadi isim yang datang selepas ni secara tak langsung kita i'rabkan sebagai fa'il. Fa'il ataupun syattana Zaidun wa Amrun. Syattan. Hal ni ba'udah lah kot. Tak silap ba'udah. Syattan ni bezalah. Syattana Zaidun wa Amrun. Syattan ni pun ada maksud fa'il dalam dia. Itu untuk ismul fi'li. So setiap satu perkataan isim tu dia adalah maksud-maksud tertentu, sama ada fi'il amar ke, contoh haka kan. Haka ni kalau first time dengar, waktu saya belajar kat Morocco dulu, first time lah dengar perkataan haka. Apa benda lah orang tu nak cakap haka. Rupanya haka tu dia suruh khul, dia suruh ambil. Nampak kat situ dia bermaksud fi'il amar. Haka. Hakal hatif, hakal mafatih. Ambil lah kunci, ambil lah telefon. Hak. So banyaklah ada dia punya list lah senarai isim fa'il. Yang seterusnya isim fa'il. Fi nahwi aqadimun abuka. Okey, aqadimun abuka. Nampak? Kenapa abuka ni, kita tahulah abuka ni kita dah pernah bincangkan. Abuka ni dia dah cukup syarat untuk isim ataupun asma al-khamsah. Cukup syarat dia. Yang pertama dia mufrad, yang dia dah jadi idhafah dan diidhafahkan kepada selain daripada ya mutakallim. Okey, so dah cukup syarat lah, syarat basic dia tu dah cukup. Jadi kita mesti terkejut kenapa dia di-i'rabkan ataupun dia terletak dalam tempat rafa'. Sedangkan aqadimun qadimun dengan abuka ni, kalau kita nampak dia lebih kurang macam hi-hat ni. Dia punya tarkib ni seakan-akan tarkib idhafi. So tarkib idhafi, aqadimu abika. Tapi rupanya tak. Rupanya isim fa'il ni ada beberapa ketika isim fa'il ni dia akan beramal dengan amal fa'il. Sama ada kita tengoklah konteks. Contoh macam ni, al-madhkuru qablahu fi'luhu. Kenapa baca fi'luhu? Kenapa tak baca fi'lihi? Kenapa tak baca fi'lahu? Sebab yang ni isim maf'ul lah, isim maf'ul. Dia lebih kurang macam isim fa'il, tetapi dia beramal dengan amalan fa'il yang mana kalau yang ni dia tak boleh nak bincang kat sini lah. Yang ni dia merafakkan fa'il. Dia merafakkan fa'il. Jadi kita i'rabkan sini sebagai fa'il. Apa dia punya amil dia? Amil dia adalah isim fa'il yang beramal dengan amalan fa'il. Dia bekerja seakan-akan dia melaksanakan tugasan-tugasan fa'il. Itu maksud dia isim fa'il. Jadi kita kena bincang lebih lah. Okey. So Aqiq dengan Zaidun ni dan juga apa yang ataf iaitu Amrun ni dan juga abuka ni semuanya adalah fa'il. Kita tengok ada soalan tak? Tak ada soalan. Alhamdulillah jelas. Dia adalah fa'il. Okey, ada persoalan ke? Ada persoalan? Sebelum kita masuk kepada aqsamul fa'il ni, aqsamul fa'il ni kita bincang esok lah kot lah. So kalau tak ada persoalan, tak apa, saya tunggu dulu kalau ada persoalan. Jelas apa yang kita belajar pada hari ni? So jadi kita akan tengok balik. Okey. So fa'il ni satu benda yang penting lagi yang perlu kita perhatikan untuk fa'il ni ialah kalau kita tengok dia punya istilah lughawi dia. Okey, sorry, makna lughawi dia. Kita tengok makna lughawi dia memberi satu penjelasan ataupun dia beri satu ketetapan bahawa fa'il ni mesti seseorang, mesti orang. Tapi kalau kita perhatikan istilah nahwu, istilah nahwu yang digunakan pakai oleh ahli nahwu,
kita dapat faham yang bahawa fa'il ini tidak semestinya seorang, ataupun dia kita mesti tetapkan, oh, fa'il ni mesti orang yang mesti orang, dia tak boleh benda. Okey, sebenarnya tidak. Fa'il ini, okey, maksud saya macam mana? Okey, kalau kita tengok saya harap boleh faham lah apa yang argument yang saya cuba nak bawa. Kita tengok kat sini. Okey, yasurruni tamassukuka. Ini fa'il. Ini fa'il. Tapi tamassuk ni pegangan ni, yasurruni tamassukuka. Dia cakap tamassukuka ni apa? Aku sangat gembira dengan pegangan kau. Macam tu. Aku sangat gembira dengan pegangan kau. Tapi kalau kita perhatikan tamassuk ini fa'il, tapi dia bukannya orang. Dia satu perlakuan, satu perbuatan, pekerjaan. So kita fahamlah yang mana fa'il ini tidak semestinya orang. Yang penting dalam ilmu nahwu, yang penting fa'il ini mesti disebut sebelum dari fa'il ini adalah fa'il. Mesti disebut fa'il sebelum daripada fa'il. Itu yang penting. Wa a'jabani sun'uka. Ini pun bukannya orang ni, sun'uka ni. Bukannya orang, berbeza dengan ayat qala nuhun. Qala nuhun ni jelas-jelas fa'il orang lah yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang. Dan juga wa idh yarfa'u Ibrahimu. Ini jelas-jelas. Okey, ketika mana Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail mengangkat asas kepada Kaabah. Ini ayat ni, wa idh yarfa'u Ibrahimu. So kat sini jelas nampak yang fa'il tersebut adalah orang. Tapi kat sini, kalau yang ni nampak kat sini, oh ini bukan orang pula. Sebab kita kena faham, istilah fa'il dalam ilmu nahwu tidak semestinya orang. Cumanya konsep fa'il dalam ilmu nahwu adalah sebelum dari fa'il itu mesti disebut fa'ilnya. Sebelum dari fa'il itu disebut fa'il. Kata kerja mesti datang sebelum daripada orang yang melakukan kerja tersebut. Itu dia punya konsep pemahaman fa'il dalam ilmu nahwu. Bukannya sebagaimana yang kita faham daripada definisi bahasa. Dari segi bahasa orang yang mencetuskan perbuatan. Itu yang benda yang perlu kita perhatikan lah. Okey. So saya rasa tak ada apa-apa lagi, tak ada siapa yang tanya. Jelas lah tu kot, insya-Allah taala. So kita insya-Allah esok kita akan teruskan lagi perbincangan kita pada tajuk yang berikutnya. Terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lemah dan kurang itu, apa yang kurang dan juga lemah itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Okey, jazakumullah khair jaza, lailatul sa'idah, subhana ala khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.